Terima kasih Yang di-Pertua. Sebelum saya bentangkan soalan kedua, saya ingin merakamkan takziah dan kekesaran saya terhadap pengorbanan rakyat Thailand yang telah berkorban dalam pertempuran di beberapa hari yang lalu, dan juga semoga kebijaksanaan semua pihak dapat mengekalkan keamanan masyarakat dan juga serantau. Saya ingin bentangkan soalan kedua. Sila Pak Menteri. Tuan Ketua, Siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM terhadap kes ini masih dijalankan. SPRM berusaha untuk mendapatkan keterangan dari P. Balasubramaniam melalui peguam beliau yang enggan memaklumkan di mana anak guamnya berada atas sebab-sebab keselamatan dan kebajikan. Pihak SPRM pada peringkat awal siasatan telah menerima email dari seorang peguam yang dikatakan mewakili P. Balasubramaniam menetapkan beberapa syarat bagi membolehkan SPRM merakam percakapan anak guamnya itu. Setelah perbincangan diadakan dan peguam yang menghantar email dikenal pasti sebagai Amerik Sidu, pihak SPRM telah menghantar surat kepada peguam berkenaan supaya mengutus surat secara rasmi berhubung kesediaan P. Balasubramaniam itu. SPRM kemudiannya menerima surat dari seorang peguam lain yang dikenali sebagai Manjit Singh Dillon yang mewakili Amerik Sidu dengan mengulangi syarat-syarat yang sama, antaranya: 1. Rakaman percakapan P. Balasubramaniam itu dibuat di Singapura atau London. 2. Semua kos penerbangan, hotel, pengangkutan dan makan melibatkan P. Balasubramaniam, Amerik Sidu dan lain-lain peguam yang akan hadir ditanggung oleh pihak SPRM. Dan 3. Rakaman percakapan dibuat dalam bahasa Inggeris, yang mana salinan rakaman percakapan dan rakaman audio-visual rakaman percakapan P. Balasubramaniam tersebut diserahkan kepada pihak P. Balasubramaniam. SPRM seterusnya mengutus surat kepada peguam berkenaan memaklumkan kesediaan untuk merakamkan percakapan P. Balasubramaniam di Kedutaan Malaysia di Singapura dalam bahasa Inggeris. SPRM juga bersedia untuk menanggung tiket kapal terbang pergi dan balik dari tempat P. Balasubramaniam berada, hotel penginapan, pengangkutan dan makan untuk beliau sahaja. Walau bagaimanapun, SPRM tidak dapat memenuhi permintaan peguam berkenaan untuk membekalkan rakaman percakapan dan rakaman audio percakapan P. Balasubramaniam kerana rakaman-rakaman tersebut tertakluk di bawah Akta Rahsia Rasmi 1972. Lanjutan dari itu, SPRM telah menerima surat dari peguam yang sama yang tidak berpuas hati dengan pihak SPRM yang telah mengkelaskan surat berkenaan dengan perkataan rahsia. Beliau juga mengatakan bahawa SPRM tidak berhak untuk berbuat demikian dan mengarahkan SPRM untuk mengedarkan semula surat maklum balas tanpa mengkelaskannya dengan perkataan rahsia bagi membolehkan beliau mendapatkan arahan lanjut dari anak guamnya. Melalui saluran yang tidak rasmi, SPRM dimaklumkan bahawa P. Balasubramaniam tidak bersetuju rakaman percakapannya dibuat di Singapura sebagaimana dinyatakan dalam syarat yang terdahulu. Pihak P. Balasubramaniam juga tidak akan mengambil apa-apa tindakan lanjut selagi permintaan mereka berhubung isu pengkelasan tidak dipenuhi oleh SPRM. Persoalannya sekarang, apakah benar P. Balasubramaniam benar-benar ingin membantu SPRM dalam melengkapkan siasatan yang dijalankan? Apa yang dapat dilihat sebagai sekarang adalah banyak kenyataan yang telah dikeluarkan di media alternatif oleh pihak-pihak yang mengakui mewakili P. Balasubramaniam. Pihak-pihak tertentu telah menyiarkan surat-surat berhubung kes ini, termasuk juga surat-surat yang dikelaskan sebagai rahsia. Apa motif sebenarnya P. Balasubramaniam membuat pengakuan bersumpah yang mengaitkan pihak-pihak tertentu dengan pembunuhan Altan Tuya? Apakah ada usaha seumpama yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kolonel Bandar Baru baru-baru ini? SPRM adalah suruhanjaya yang bebas dan profesional dalam penyiasatannya.
Prosedur yang sama digunakan dalam penyiasatan tanpa mengambil kira kedudukan individu terbabit, termasuklah P. Balasubramaniam. Ini adalah kehendak undang-undang dan terpakai kepada semua orang, termasuklah mereka itu ahli politik atau siapa sahaja. Mengapa P. Balasubramaniam perlu dilayan secara berasingan? SPRM telah menyatakan kesediaan untuk merakam kenyataan P. Balasubramaniam di mana-mana negara dengan syarat ia dibuat di tanah yang diiktiraf sebagai tanah Malaysia, iaitu Kedutaan Malaysia, bagi membolehkan perundangan Malaysia terpakai. Untuk makluman yang berhormat, beberapa saksi yang relevan untuk membantu melengkapkan siasatan kes ini termasuk mereka yang dikatakan meminta P. Balasubramaniam menarik balik akuan sumpah tersebut telah dirakamkan percakapan mereka. Masalah SPRM sekarang adalah untuk merakamkan percakapan P. Balasubramaniam yang telah menetapkan pelbagai syarat yang tidak wajar dan bertentangan dengan undang-undang. Yang Amat Batu. Terima kasih Menteri. Terima kasih Yang di-Pertua. Saya juga ingin tahu status sebenarnya dalam kes ini, di mana kita telah pernah dimaklum bahawa siasatan terhadap Balasubramaniam tentang affidavit dia dah selesai dan siasatan itu telah diserah ke AG Chamber, dan saya ingin tahu sama ada pihak pendakwa raya dengan maklumat yang terkini ini akan tangguhkan tindakan yang akan diambil terhadap P. Subramaniam. Dengan itu saya juga ingin tahu sama ada kalau pihak bala tidak respon lagi, apakah tindakan susulan oleh SPRM? Adakah kita akan benarkan ini berterusan, membiarkan bala bebas untuk terus mengeluarkan statement tanpa kita mengambil tindakan susulan yang secara proaktif untuk menyelesaikan masalah ini once and for all? Dengan izin. Kedudukan kes ini adalah seperti yang saya jelaskan dalam jawapan saya kepada soalan yang dibuat, soalan asal yang berhormat, soalan nombor 2. Saya kira kalau sekiranya kita tidak dapat kerjasama daripada P. Balasubramaniam, maka sukarlah kita untuk meneruskan kes dalam kes ini, kerana P. Balasubramaniam adalah orang yang perlu kita mendapat maklumat daripada beliau, kerana kes berkisar kepada dengan izin statutory declaration yang telah dibuat oleh beliau. Jadi kita mintalah supaya kalau Yang Berhormat tahu tentang di mana dia berada, jangan takut, jangan bimbang lah, sebab dia cuma merupakan saksi saja, ya. Jadi tidak perlu bimbang, dan kita perlu mendapat kita perlu mendapat dia punya testimoni dalam kes ini supaya kita dapat meneruskan kes yang telah pun terkendala begitu lama. Kalau dia tidak datang, maka sukar untuk kita meneruskan kes. Yang Amat Rembau.